وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala himpunkan kita pada pagi ini. Kita hadir dapat sembahyang berjamaah bersama-sama. Dapat baca aurat dan azkar. Dan yang kita gembira dan besar hati sekali, kita dipimpin oleh Habib Ali kita. Dapat bertatap wajah, dapat sembahyang bersama. Dapat mengaminkan doa beliau. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pada zaman-zaman begini, dah pada kalau untuk saya lagi dah usia-usia begini, apa lagi yang kita hendak kecuali berlindung dengan Allah Taala daripada segala macam-macam perkara yang tengkarah, berlindung daripada segala macam-macam pancaroba, dan cari yang boleh bimbing kita, cari yang boleh pimpin kita, cari yang boleh bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari mata-mata rantai yang dengan mata rantai itu disambung kita dengan mata rantai sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 104 je. Kitab Imam Haddad ini kena baca ya. Kena baca. Suka saya cadangkan kepada kawan-kawan yang ada buka kelas, bacakan kitab-kitab Imam Haddad ini. Kitab Risalah Mu'awanahnya, kitab Da'wah Tammahnya, kitab Adab Suluk Al-Muridnya. Bacakan, khususnya pada zaman-zaman fitnah gini, zaman-zaman bingung ini. Inilah manual untuk hidup pada akhir zaman. Bagaimana kalau pada hari tasyabbuh di 9 Zulhijjah di Kota Tarim sana, Al-Habib Masyur selalu sebutkan, Imam Haddad berkata, tidaklah aku buat ini semua, iaitu apa? Kitab-kitabnya semua kitab tasawuf, kitab-kitab rohani. Tidaklah aku buat ini semua kecuali sebagai persiapan aku untuk jumpa Imam Mahdi. Persiapan jumpa Imam Mahdi, kata Imam Haddad. Kalau aku jumpa Imam Mahdi, pasti aku berjuang bersama dengannya. Kalau aku tak jumpa, aku harap kitab-kitab aku ni menjadi pegangan bagi mereka yang akan jumpa Imam Mahdi. Jadi jumpa Imam Mahdi, manualnya inilah kitab-kitab Imam Haddad. Kenapa nak ngadap Imam Mahdi, nak kena baca kitab ini? Sebab zaman Imam Mahdi itu zaman fitnah, zaman ujian, zaman kocar-kacir, zaman kecoh, zaman mungkin perang yang sebesar-besarnya, zaman orang luput iman. Dan yang akan selamatkan kita seorang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wakil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi itu siapa pulanya? Imam Mahdi itu wali Allah. Imam Mahdi itu macam mana karakternya? Segala sifat-sifat yang ada padanya itu sifat-sifat mahmudah belaka. Tidak ada sifat-sifat mazmumah belaka. Dan kalau kita hidup pada zaman itu, kita dipimpin oleh orang yang sebegini, dan jiwa kita tak sama dengan jiwa dia, nanti kita miss dia, kita tak dapat. Kalau kita jumpa dia sekalipun, kita diperkenalkan dengan dia sekalipun, kita bawah dia sekalipun, kita tak akan cocok bawah dia. Kerana apa? Lepas zaman dia, ketika zaman dia tu tak lama akan timbul satu yang menarik. Semua yang dah Mahdi keluar, tak semua accept Mahdi. Dah Mahdi keluar, tak semua iktiraf Mahdi. Dan semua keluar yang ada tak tahu pun dia Mahdi. Ya. Ini kan pula dah kemudian ada yang juga yang ikut nama Imam Mahdi itu. Kemudian ada ancaman lagi, iaitu apa? Apabila keluar musuh Allah Ta'ala yang besar, Dajjal na'udzubillah min zalik, akan berbondong-bondong keluar daripada Mahdi. Siapa? Yang jiwanya tak cocok dengan Mahdi. Walaupun di bawah Mahdi, walaupun accept Mahdi, walaupun terima Mahdi, akan keluar daripada Imam Mahdi. Kerana tengok siapa ni, Pak Arab mana ni, sengkit punya cara, pesin pun tak smart. Khidmat bawah dia pun tak ada gaji, khidmat apa pun gitu. Allah, tak suka pula Imam Mahdi strict order. Boleh, tak boleh. Syariatnya daripada persyariat Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak selesa tak kita duduk bawah imam yang begitu. Dan tambahan pula dengan ujian-ujiannya, dengan desakan-desakan daripada luarannya, dengan tarikan-tarikannya. Na'udzubillah, kalau tak betul-betul kuat, tak betul-betul dipelihara oleh Allah Ta'ala, akan terlepas. Dengan berkat baca kitab-kitab beginilah, kita dapat the true vision. Kita dapat clear konsep. Kita dapat kuat pegangan. Sampailah nak ke zaman itu.
Dan kita pada zaman kita ni kita baca banyak. Jumpa Mahdi, jumpa Mahdi. Tak jumpa Mahdi, ini ada pegangan, dia ada persediaan. Zaman pancaroba. Dan zaman kita sekarang ni pun tak kurang hebatnya. Zaman kita sekarang ni pun tak kurang dia punya godaannya. Zaman kita sekarang ni pun tak kurang dia punya menjatuhkan orangnya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kita perlu pada pengajaran-pengajaran yang seumpama ini. Imam Ghazali mengatakan ya, kita perlu ada guide, ada idola yang boleh guide kita. Tapi Imam Ghazali kata apa tahu? Zaman sekarang ni manalah nak dapat orang yang boleh jadi idola kita? Manalah nak dapat jadi orang yang boleh jadi guide kita? Zaman dia tahu 900 tahun dulu dia dah cakap begini. Kalau zaman dia dah tak ada apa lagi zaman kita. Bukan kita mengatakan yang ada sekali ini semua tak guna belaka, tidak ya. Tapi ini cakap Imam Ghazali. Tapi dia bilang ada tak ada kita ambil daripada orang yang zaman sebelum kita. Zaman yang masih ada orang-orang begini. Sekarang ni zaman kita. Alhamdulillah kita masih ada alim-alim ulama kita. Namun kita ambil juga orang yang daripada zaman dahulu yang pada zaman mereka tu zaman terlebih selamat berbanding dengan zaman kita. Imam Al-Haddad. Imam Haddad. Dan beliau ni dipegang oleh orang-orang yang sebelum kita semua tu. Ya. Alhamdulillah. Sambung kitab kita muka surat 104 sampai perenggan. Baik, kita masih bincang lagi perihal menjaga waktu sembahyang ya. Perihal menjaga waktu sembahyang, jangan lambat, jangan lalai, jangan leka ya. Kita dah bincang minggu lepas, pertemuan lepas tentang waktu-waktu sembahyang. Kita pecahkan waktu-waktu sembahyang. Waktu zuhur ada 6 waktu. Waktu fadilatnya, waktu ikhtiarnya, waktu jawaznya, kemudian waktu daruratnya, waktu uzurnya dan waktu tahrimnya. Zuhur tak ada waktu jawaz serta karahah, tak ada. Waktu asar dengan pecahan-pecahannya, termasuklah waktu fadilatnya, waktu ikhtiarnya, waktu jawaz tanpa karahahnya, waktu jawaz serta karahahnya dan waktu-waktu lainnya. Maghrib, isyak, subuh kita dah sebutkan begitu. Jadi kalau senang cakap, kalau kita sembahyang lah, kita sembahyang umpamanya kita sembahyang asar, kita sembahyang masuk waktu kita sembahyang. Kemudian ataupun kita sembahyang pukul 6.30 petang. Masih jauh lagi maghrib, 6.30 petang. Tak sama. Jauh. Yang sembahyang awal lain, yang sembahyang kemudian lain. Jadi jangan kita lalai dan leka. Tengok TV, cerita bagus apa semua. Tengok sampai nanti dah habis, kita baru sembahyang dah kemudian. Tak apa, masih panjang lagi. Apatah lagi kita gabung. Kita dengar alim-alim ulama, mereka kalau sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Kita pun sama jugalah. Kita sembahyang maghrib dengan wuduk asar. Pasal apa kita sembahyang asar lewat pukul 6.30 baru sembahyang asar. 6.45 baru sembahyang asar. Dah habis, semua sekejap lagi dah maghrib tunggu. Masih dapat asar sejahtera di dalam waktu. Dan sekejap lagi dah maghrib. Astaghfirullahalazim. Tak sama. Dan orang yang sembahyang lewat waktu, khususnya asar itu adalah tanda-tanda munafik. Salah satu tanda-tanda munafik kalau sembahyang asar lewat. Matahari dah nak jatuh, kata Rasulullah, matahari sudah berada di antara 2 tanduk syaitan. Matahari jatuh, orang yang sembah matahari akan sujud pada matahari. Ketika itu syaitan berdiri antara planet bumi ini dengan matahari, biar dia disembah sama. Na'udzubillah min zalik ya. Biar dia sembah sama. Ketika itu kita sembahyang. Allah, dah makruh sembahyang dalam lewat waktu begitu. Sekarang kita nak sebutkan lagi ya. Jadi sembahyang 1 hari 1 malam 5 waktu ya. Kemudian biar 5 dalam waktu. Dan 5 awal waktu. Dan 5 awal pekerjaan dalam waktu. 5 awal pekerjaan dalam waktu ya. Baik. Kita sebutkan. Isyak lain cerita. Isyak waktu fadilatnya 20 minit yang awal. Kemudian waktu ikhtiarnya, waktu ikhtiar adalah waktu pilihan berikutnya sampai tengah malam. Itu isyak panjang. Waktu ikhtiarnya sampai tengah malam. Berbanding dengan maghrib. Itulah waktu fadilat, itulah waktu ikhtiar 20 minit pertama ya. Isyak waktu ikhtiarnya sampai tengah malam. Tengah malam pukul berapa? Pukul berapa tengah malam? Ya. Bukan pukul 12. Orang kita bilang 12 tengah malam. Kita bilang 12 midnight. Bukan. Tengah malam ialah tengah malam syar'i. Maghrib sampai subuh tu namanya malam. Tengah-tengah berapa jam, itu namanya tengah malam. Kadang-kadang pukul 12 suku. Kadang-kadang 12.20,
kadang-kadang 11 lebih, kadang-kadang hampir pukul 1. Bergantung lambat atau cepat maghrib dan subuh, panjang dan pendek waktu malam, ikut negeri dan ikut musim, maka berbezalah yang nama tengah malam itu. Itu sebutnya tengah malam syar'i. Ya. Jadi isyak sampai waktu ikhtiarnya sampai begitu. Nabi pernah sembahyang malam, Nabi pernah sembahyang isyak, sahabat-sahabat semua sampai dah tersenggut-senggut dekat Masjid Nabawi. Baru Nabi keluar. Nabi bilang kalau tak menjadi beratkan bagi umat aku, inilah waktunya, waktu isyak. Jadi isyak boleh lambatkan. Jadi kata kalau ada acara, ada maulid, ada apa semua, kita teruskan, ada kuliah semua, dah habis sekali sembahyang. Jadi tidak pula, ni dah masuk waktu, berhenti, kamat, sembahyang dulu. Kemudian baru continue kuliah. Tidak begitu ya, bukan begitu. Kerana apa? Kita masih isyak waktunya masih panjang lagi, waktu istimewanya masih panjang lagi. Jadi kita sembahyang lambat sikit tu pun masih dalam waktu istimewa dalam isyak ya. Begitu ada waktu ikhtiarnya masih panjang lagi. Dan tambahan pula kita isi dengan perkara-perkara yang manfaat. Sebab bukan senang tahu orang punya konsentrasi, dah duduk, bangun balik, duduk balik semua begitu. Sekaligus habis acara baru gitu. Jadi orang komen yang ada apa ni majlis maulid, mana lagi important? Sembahyang dia ke, maulid dia ke? Allah, begitu. Dia tak faham dalam sudut pembahagian waktu. Jadi 5 waktu kena dalam waktu. Kadang kita biasa dengar setengah-setengah orang lah minta maaf yang ponting semayang lah, senang cakap tak semayang. Kemudian dia dah mula pick up balik semula, dah jumpa kawan-kawan, dah ikut kuliah. Dia bilang, Ustaz, sekarang saya syukur tahu. Dulu saya tinggalkan sembahyang. Sekarang saya sembahyang, jangan berbual. Jangan berbual dengan kawan. Jangan cakap. Konsentrasi. Full concentration. Ada orang dulu tak pernah tak sembahyang. Kemudian dah mulai ikut kuliah. Sekarang saya dah mulai sembahyang tahu Ustaz. Paling tidak 1 hari 3 waktu pun mesti dapat. 3 waktu. Allah. Pada dia dah cukup bagus. Sebab dulu dia 3 minggu tak sekali sembahyang. Allah. Jumaat pun selalu tinggal. Saya paling tidak 3 waktu dah dapat. 3 waktu. Kita nak bilang bagus tak? Jangan bilang bagus. Kalau bilang bagus maknanya kau suka dia kekal. Kita bilang Alhamdulillah. Tapi jadikanlah 5. 3 dah buat. Tinggal lagi 2. Dan itu penting. Jadikan 5 waktu. Macam mana rushing pun buat. Yang ada orang pula. Sekarang saya busy macam mana Ustaz. 5 waktu saya tak tinggal. Sibuk macam mana pun. Tahan saya qada. Balik malam pukul 10 saya buat zuhur, asar, maghrib, syak. Allah sembahyang zuhur, asar pukul 10 malam pun pada dia dah satisfied lah. Sebab pada dulu aku tak sembahyang langsung. Sekarang aku qada pun. Kalau zuhur saya sibuk-sibuk. Nanti dengan asar saya qada sekali. Pukul 5 petang. Alamak. 5 waktu dah ada kena. 5 waktu dalam waktu. Oh, saya sibuk kedai lunchtime ke serve orang gitu. Kadang-kadang dah pukul 4 suku baru dapat sembahyang asar. Tapi dapat jugalah. Alamak, dapat jugalah. Allah. Mana kau punya priority? 5 waktu, 5 mesti ada 5 waktu. 5 dalam waktu. 5 awal waktu. 5 first job dalam waktu. Sehingga Nabi ditanya apa amalan paling afdal, Nabi mengatakan sembahyang pada waktunya. Kenapa? Ini boleh, itu boleh. Tapi yang kita utamakan, priority ialah antara kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Panggilan Allah. Yang kita utamakan. Dan 5 waktu dengan berjemaah. 5 waktu berjemaah. Sayyidina Ibn Abbas mengatakan ya, kalau kita dengar Allah punya juru panggil, hayya 'alas salah, kita tak memenuhi, itu bermakna itu orang tidak hairankan khair. Dia tidak harapkan khair. Maka daripada orang ni kau tak boleh nak harapkan dia khair. Orang yang tak pergi sembahyang jemaah, orang yang tidak heran khair. Tak umpamakan anugerah Allah, tak ada khair. Dia tak heran khair. Maka dari orang ini kau tak boleh nak harapkan khair. Nak minta dia ke tengah, nak minta dia pimpin, tak payah cari orang lain. Kenapa? Orang yang ini tidak ada khair. Tandanya dia tidak heran khair, macam mana dapat khair? Sampai begitu sekali ya. Sembahyang jemaah ini ya. Baik. Lazimkan diri sembahyang sentiasa salat dalam berjemaah. Salat berjemaah pahalanya 27 kali. Apa hukumnya sembahyang jemaah ya? Apa hukum sembahyang jemaah? Sembahyang jemaah di masjid lah, di surau macam begini ya. Apa hukumnya? Sembahyang berjemaah berbagai-bagai hukumnya. Sembahyang jemaah hukumnya fardu ain untuk salat Jumaat. Tak boleh tidak, mesti buat di masjid. Untuk salat Jumaat hukumnya fardu ain. Mesti, setiap orang mesti kena datang. Maka sembahyang waktu yang lain di masjid ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Bukan sunnah ya. Kita tak sembahyang di masjid, kita sembahyang di rumah. Dapat 27 juga. Tapi 27 tu pendirian sunnahnya tu, pendirian jemaah tu sunnah.
Tapi kalau kita disembayang di tempat umum, kita dapat punya pendirian jemaah itu fardu kifayah. Lain fardu kifayah dengan sunnah. Sembayangnya fardu fardu zuhur. Jemaahnya 27, 27. Tapi 27 punya fardu kifayah, 27 punya sunnah. Kan lain bertabatnya. Fardu kifayah. Sehingga kan kalau dalam satu negeri, dalam satu kampung, tak nampak orang pergi sembayang. Semua sepakat kita nak sembayang jemaah lah. Semua sembayang jemaah. Tapi sembayang jemaah di rumah masing-masing. Berdosa satu kampung. Dia mesti kena orang nampak syiar Islam. Berapa orang masuk masjid, berapa orang keluar masjid. Masuk waktu nampak orang jalan ke masjid, pulang ke masjid. Itu syiar Islam. Mesti ada. Tidak boleh hanya segelintir. Mesti ada. Kota besarlah diperlukan. Kota kecil-kecillah diperlukan. Ya. Sehingga kan dalam satu kampung ada 3 orang Islam saja dia dituntut untuk sembahyang berjemaah. Jadi banyak setengah-setengah tempat tak ada masjid, tak ada surau. Satu besar kawasannya. Satu masjid aja. Besar kawasan surau. Yang lain hari-hari sembahyangnya hanya di rumah saja sayang. Dituntut itu fardu kifayah sembahyangnya ya. Berdosa semua tempat-tempat yang begitu semua. Kena adakan perhimpunan untuk sembahyang. Minta izin. Adakan small area untuk sembahyang. Bukannya susah. Setakat betang kapet sembahyang aja. Bawa sejadah masing-masing pun boleh kat tepi mana-mana pun boleh sembahyang. Janji nampak syiar orang-orang yang ibadat kepada Allah Ta'ala. Sembahyang berjemaah di rumah hukumnya sunnah. Dan ini semua termasuk orang perempuan. Namun orang perempuan afdalnya sembahyang dalam rumah dia sendiri. Sembahyang dalam rumah sendiri. Habis kita nak pahala jemaah, Ustaz macam mana? Pergi sembahyanglah jemaah kat rumah. Ibunya jadi imam, anak-anak perawannya jadi makmum. Neneknya jadi imam, anak-anak yang lain cucu cicit jadi makmum. Begitu. Kalau di Hadramaut itu menjadi budaya. Kalau sembahyang, orang perempuan memang tak pergi sembahyang masjid. Kalau aku sembahyang, mereka sembahyang berjemaah di rumah. Bagi makcik-makcik yang seorang kat rumah, tak ada perempuan lain kat rumah, orang lelaki dah pergi masjid, dia pergi mana? Sembahyang rumah jiran. Sembahyang qabliyah semua dekat rumah masing-masing. Bang aja sembahyang qabliyah semua rumah masing-masing. Lepas tu dengan telkung sepinggir masjidan khas untuk sembahyang jemaah saja. Lepas sembahyang salaman balik, tak ada duduk sepatah berbual pun tak ada, minum teh pun tak ada, khas untuk sembahyang saja. Ba'diyah pun di rumah balik. Tak ada kacau jiran, hanya untuk sembahyang bersama saja. Budaya mereka, kalau waktu sembahyang nampak dia pergi rumah dia, tilap 3-4 rumah satu kluster. 3-4 rumah satu kluster. Mereka begitu. Sembahyang tarawih pun begitu. Nanti hubabah sekian pimpin dekat rumah dia. Nanti 4-5 orang jiran dia kumpul sembahyang situ. Di sana hubabah. Tak ramai-ramai sebab perempuan kan tak, kalau ramai-ramai maknanya jauh-jauh nak kena datang. Tidak semestinya. Semua 3-4 rumah satu kluster. 3-4 rumah satu kluster. Sembahyang begitu. Bagus kalau kita jadikan budaya kita gitu duduk dalam taman ke, dalam mana ke. Sembahyang tak payah nak siapkan teh, nak duduk bual-bual dulu, apa semua itu yang buang-buang masa. Dan apa nanti orang jenuh ya. Datang khas untuk sembahyang, datang semua dah sembahyang kat rumah, datang aja qamat sembahyang. Dah. Lambatlah. Begitu ya. Jadi begitu dia punya sembahyang jemaah hatta dengan orang perempuan sekalipun. Kalau yang memang payah begitu, kita suami dah sembahyang di masjid, balik sembahyang jemaah lagi dengan rumah dengan isteri, i'adah, ulangan ya, ulangan. Sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah ini boleh dikatakan confirm sembahyang diterima. Sembahyang sah lain, diterima lain. Sah tu bermakna kau tak kena qada. Sah tu bermakna kau tak kena pancung. Pasal apa? Meninggalkan sembahyang. Tapi dapat pahala tak dapat pahala tu kalau diterima tak diterima. Kalau sembahyang, Allah Ta'ala pandang kepada imamnya. Imamnya okey, imamnya elok. Jemaahnya ada yang tak elok. Tak elok tu tak bermakna bermakna adalah mungkin kurang khusyuknya. Tapi syarat mesti kena clear, syukur rukun mesti clear. Bukan bermakna tak elok tu tak ada wuduk ke, ataupun ada mercik air kencing ke, ataupun buang air kecilnya tak tos ke, tu tak pakai. Bermakna syarat dan rukun dah cukup, tapi syarat penerimaan masih belum lagi. Ada makmumnya begitu. Lantaran Allah Ta'ala pandang imamnya yang tak diterima itu semua diterima. Kadang-kadang imamnya pun macam makmum juga. Imamnya pun ada kekurangannya. Sembahyang dengan marah ke, sembahyang dengan tidak khusyuk ke, dengan ingat itu umpamanya. Sampai dia pula kurang syarat untuk diterimanya. Tapi ada di kalangan makmum, 1-2 orang yang boleh diterima. Lantaran Allah pandang kepada makmum, Allah Ta'ala terima imam dan makmum yang lain. Imam pun tak senonoh, makmum pun tak senonoh. Tu nama jemaahnya tu Taman Sri tak senonoh. Umpamanya lah ya. Umpamanya. Semuanya begitu ya. Allah terima juga kerana mereka datang menghadap secara berjemaah. Jadi dengan sembahyang jemaah tu boleh dikatakan terima. Terima. Tambahan, kita sembahyang ni tak ada markah kecuali kita khusyuk.
Kita khusyuk ada markah. Kau tak khusyuk sembahyang zuhur, taruhlah 1 rakaat sekian-kian, zuhur taruhlah senang cakap 4 minit lah, 1 rakaat 1 minit. Kau hanya boleh khusyuk 2 minit. 2 minit dapat pahala, 2 minit tak ada pahala. Habis macam mana? Kosong, tak ada pahala. Tetapi kita sembahyang berjemaah itu adalah gotong royong menghasilkan pahala khusyuk. Sebab dalam jemaah ni satu dapat, semua dapat. Itu Habib Ali Habsyi mengatakan. Kita sembahyang jemaah ni adalah gotong royong untuk menghasilkan khusyuk. Imam khusyuk. Niat semua kena khusyuk. Usalli fardal zuhri. Kemudian fulan khusyuk pada doa iftitah. First half. Lepas tu dia dah khayal. Fulan second half doa iftitah. Fulan sekian ayat pertama Fatihah. Fulan ayat berikutnya. Fulan ketika surah. Fulan ketika rukuk. Fulan ketika sujud. Fulan ketika i'tidal. Kumpulkan semua dapat markah full mark. Lebih ramai jemaahnya, lebih ramailah lagi kita boleh dapat full mark. Jadi kalau saya jemaah lebih ramai tempat orang itu lagi afdal, lagi bagus. Kenapa? Menghasilkan pahala khusyuk semua boleh dapat. Kita nak sembahyang masjid, ramai orang. Tapi kat sebelah rumah kita masjidnya tak ramai orang. Mana afdal? Dah tentu kalau sembahyang masjid yang paling ramai afdal orang. Tapi dengan kalau semua memenuhikan masjid yang ramai, masjid yang itu makin tak ada orang, maka afdal pergi tempat yang kurang ramai. Sembahyang awal waktu sendirian. Sembahyang kemudian waktu. Tidak waktu fadilat. Tapi berjemaah. Maka kemudian waktu dengan jemaah lebih afdal daripada awal waktu tanpa jemaah. Sembahyang dengan jemaah yang kecil di awal waktu. Lebih afdal daripada sembahyang dengan jemaah yang ramai tapi kemudian waktu. Anak nak sembahyang awal waktu sendiri. Nak tunggu jemaah lambat datang. Diorang balik pergi office, pergi begini semua. Anak sembahyang sendiri. Awal afdal, fadilat. La. Kemudian waktu lagi afdal kerana berjemaah. Kalau nak kau sembahyang sendiri, nanti orang datang kau sembahyang i'adah ulangan. Begitu ya, kau sembahyang ulangan. Tak ada anak sembahyang satu saja. Tunggu jemaah. Baik. Sembahyang awal waktu setakat 3-4 orang. Kalau kita lambatkan 1 jam, boleh dapat 2-3 saf. Sebab orang turun daripada office, apa semua begitu. Beginilah umpamanya ya. Macam mana nak tunggu macam mana. Sedikit jemaah awal waktu lebih afdal daripada sembahyang kemudian waktu tetapi walaupun ramai jemaahnya. Begitu kena jaga sembahyang jemaah ya. Sembahyang jemaah penting sekali sembahyang berjemaah. Dan di bawah sembahyang jemaah di bawah satu kepimpinan imam. Kita sembahyang satu grup. Tengok imam tengah nak sembahyang. Kita pun slowly datang ambil sembahyang, slow apa semua. Orang dah habis kita dirikan dengan jemaah kita 3 orang kat belakang. La, sembahyang di bawah satu kepimpinan imam masjid itu. Bahkan bawah pimpinan imam masjid tu kalau masjid-masjid yang mahsurin, yang jemaahnya tu semuanya hanya jemaah kampung tu saja, kita datang sekali entah ada apalah urusan di kebun orang ke apa, kita masuk masjid tu khas kampung tu saja, tak ada jemaah lain. Kita nak sembahyang jemaah lepas pada waktu, tak boleh, kena minta izin tuan imam. Tuan imam, kami datang lambat, kami nak tumpang sembahyang, nak berjemaah, boleh? Tuan imam bilang, tak ikut saya, tak izinkan jemaah. Tak boleh jemaah, sembahyang sendiri-sendiri. Kena minta izin. Kalau kecuali masjid yang memang tempat singgahan orang, macam tempat kita ni. Tempat singgahan orang. Tu boleh sembahyang datang lambat sembahyang begitu. Penting di bawah satu kepimpinan imam. Tengok masa perang sembahyang Syiddatul Khauf. Kan boleh Nabi sembahyang dengan satu grup, yang satu grup standby. Dah salam, Sayyidina Abu Bakar pula jadi imam. Kan boleh? Nah, Rasulullah juga imamnya. First group sembahyang 2 rakaat dengan Nabi. Lepas tu mereka dah habis, second group pula masuk. Jadi mereka sembahyang kalau boleh dikasar, mereka sembahyang kasar. Jadi first group 2 rakaat bersama dengan Nabi, 2 rakaat pertama, second group bersama dengan Nabi punya second 2 rakaat yang penghabisan. Di bawah satu kepimpinan imam. Itu penting ya, bawah satu kepimpinan imam. Atau datang lambat, form another group. Tak bagus begitu ya. Tak bagus. Baik, sambung baca kita. Lazimkan diri senantiasa salat berjemaah. Wahai saudaraku, hendaklah anda melazimkan diri untuk menunaikan salat 5 waktu dengan berjemaah. Dan senantiasa menjaga salat jemaah pula. Sembahyang dan menjaga salat jemaah. Apa maksud menjaga salat jemaah? Jaga jangan lambat, jaga betul safnya, jaga peraturannya semua. Jaga semua tu maknanya segala yang menyempurnakan salat jemaah orang bau. Bukan. Itu semua tu tak ada kesempurnaan dalam berjemaah.
tak berjemaah, tak betulkan saf. Bukan. Mana jaga jemaah tu pelihara kesempurnaan pelaksanaan secara berjemaah. Menjaga salat jemaah. Kerana salat jemaah itu melebihi pahala salat bersendirian sebanyak 27 darjat. Sesuai dengan bunyi sepotong hadis baginda SAW yang sahih. Awas, jangan sekali-kali anda meninggalkan salat dengan berjemaah tanpa uzur. Ataupun dengan uzur yang tidak munasabah. Nabi tidak pernah sembahyang seorang kecuali berjemaah. Dan Nabi juga tak pernah makan seorang kecuali berjemaah. Paling tidak dengan isteri. Paling tidak dengan isteri. Paling tak sempat dengan ahli keluarga kita lah sembahyang di rumah. Ya, baik. Sebab-sebab tinggalkan jemaah yang munasabah tu mana? Apa dia? Itulah kita tengok sebab-sebab diharuskan tinggalkan Jumaat dengan munasabah. Itu namanya uzur syar'i. Uzur syar'i. Jadi kalau meninggalkan sembahyang Jumaat, dosa tak? Dosa. Harus meninggalkan Jumaat kalau ada syarat-syarat sekian. Syarat-syarat sekian. Uzur-uzur sekian. Ada uzur-uzur sekian, bagaimana kau tinggalkan Jumaat tidak berdosa. Begitu juga sembahyang jemaah. Dia pun uzur dia sama, listnya sama listnya. Cuma yang satu kau tinggalkan berdosa, yang satu kau tinggalkan walaupun tak dosa tapi sangat makruhnya. Kalau ada keuzuran ini, barulah tidak makruh tinggalkan. Apa keuzurannya? Yang ditaruh uzur yang tidak munasabah. Jadi apa uzur-uzur yang munasabah? Uzur-uzur yang kita tak sembahyang jemaah kiranya tidak cela. Di antaranya ya, di antaranya sakit. Sakit yang payah nak datang keluar. Nak datang keluar, kena orang kena papah dengan dia, kena naik ambulans, kena bawa tiup, kena bawa apa semua, kan payah. Ataupun datang masjid sambil nak dialisis dengan bawa mesin-mesin dialisis, kan payah begitu ya. Umpamanya, sakit nak datang payah. Okey, uzur satu. Sakit demam-demam sikit saja kau datang, itu jadi syifa. Satu sakit. Satu lagi, jaga orang sakit. Orang sakit siapa? Orang yang memerlukan kita. Mak kita, bapak kita, kau nak pergi jemaah, kau nak tinggalkan bapak, dia panik. Orang sakit kan begitu, dia takut lagi orang tua. Tak apa, jaga dia. Hatta Jumaat tak pergi pun sama. Tu dia punya uzurnya sama ya. Uzur tinggal jemaah, uzur tinggal Jumaat sama. Ya. Siapa lagi yang diharuskan? Yang diharuskan lagi ialah kalau dia pergi, takut harta bendanya kena rompak orang. Tak boleh tidak. Ini tengah musim orang banyak rompak semuanya. Kena jaga yang boleh sampai payah. Pasti orang jahat rompak. Okey, kerana ada kepentingan. Boleh. Satu lagi ialah apa lagi? Orang yang ada hutang. Orang yang bunuh orang. Ini semua bukan kerana nak elak hutang. Bukan kerana nak tinggalkan undang-undang. Tapi lah nak beri peluang untuk appeal. Mahkamah kan boleh appeal. Kalau kadang-kadang boleh appeal, kadang-kadang tak boleh appeal. Dia ada hutang. Dah sampai tempoh. Dia betul-betul jujur tak mampu nak bayar. Tak mampu nak bayar. Kalau dia datang masjid, pasti kena tangkap. Tapi kalau dia tak datang, orang jumpa dia, dia boleh ajak runding, boleh ajak apa boleh. Kalau kat sini orang nampak, dia ni hutang aku, tangkap. Dia tak dikasih peluang untuk appeal. Maka untuk elakkan itu, boleh tak sembahyang jemaah dahulu. Tak sembahyang jemaah, kenapa? Nak redakan sekejap suasana, nanti dah tenang, baru dia tampil, boleh settlekan. Tak mau sampai settlenya di masjid. Nak settle di luar masjid. Kita kan settle luar court kan. Jadi tak mau sampai settle di dalam masjid. Nak settle luar masjid. Harus. Hatta orang bunuh orang. Kalau orang bunuh orang, dengan cukup syaratnya, dia boleh appeal. Instead of dia kena pancung, minta dia bayar ganti ruginya saja. Bayar diat ganti ruginya saja. Tapi kalau dia baru lepas bunuh orang, dia datang sembahyang, family orang ni nampak, ini pembunuh, tangkap dia, angkat. Terus tengah panas, kadi kami tak mau ganti rugi, kami minta pancung dia. Tak dapat appeal. Tapi kalau orang dah agak tenang, 2-3 hari umpamanya lah ya, baru nampak dia diserah diri, ada kemungkinan orang dah lembut hati, orang dah reda sikit. Ada kemungkinan. Itu semua bukan pasal untuk mengelak undang-undang, untuk lari. Tidak. Untuk apa? Beri peluang untuk appeal. Itu rahmatnya agama Islam. Siapa lagi yang diharuskan tak sembahyang jemaah? Pengantin baru. Kahwin 7 hari. 7 hari bermakna 1 Jumaat. 7 hari. Tak sembahyang jemaah, duduk kat rumah. Duduklah kau dengan isteri. Tak kira isteri pertama, isteri kedua, asal first nikah, 7 hari harus duduk di rumah saja. Jadi kalau orang tu malas pergi sembahyang jemaah tu pengantin lah tu agaknya. Allah.
Lagi siapa yang haruskan ini? Yang kita bilang uzur yang munasabah ya, kitab Imam Haddad Islam mukhtasar, ringkasan. Satu perkataan dia tu satu bab. Satu perkataan dia tu satu bab kau boleh huraikan ya. Satu lagi apa tahu? Amrat. Amrat tu siapa? Budak bujang teruna yang baru naik bujang. Umur 5-16 tahun. Sebab kalau negeri Arab ni orang tak tengok. Sekarang tak kisah negeri Arab tak negeri Arab. Dan negeri kita pun orang budak lelaki pun dia tak suka. Orang bilang apa? Jambu ya, jambu. Istilah sekarang orang sebut dia orang jambu. Cute budak boy. Dia baru naik bujang, belum berjanggut, belum bermisai semua. Sebab negeri Arab tak tengok perempuan. Jadi tengok lelaki gini kadang-kadang orang ada timbul perasaan. Sekarang tak negeri Arab, tak negeri kita. Tak negeri. Dia kalau pergi sembahyang, tak ada orang escort dia, tak ada bapak dia, tak ada abang dia, boleh kena kacau orang. Boleh timbul bahaya. Maka sembahyang kat rumah. Tak pergi Jumaat pun tak apa. Sebab kalau keluar bahaya, boleh di kidnap orang, boleh apa semua. Kalau kita tak ada siapa nak kidnap, jangan tak ada alasan. Tak ada siapa nak kidnap kita, tak ada siapa nak interested dengan kita pun. Kita tak ada no excuse. Pergi sembahyang. Ini budak-budak gini. Semua tu dalam kitab ada senarainya. Banyak, berbelas. Untuk orang kita tak payah kepo. Hari ini apa begini, untuk orang kita harap dia pergi sembahyang jemaah. Kita yang kena jaga ni diri kita. Orang kalau ada keuzuran ke apa semua, tahulah dia menjawab depan Tuhan. Dia tak payah jawab depan kita. He's not answerable to us. Saya kalau setiap kali minum kopi waktu pagi, saya mesti terdengar Hadramaut. Kalau musim-musim sejuk, dingin, kita pergi sembahyang subuh di Dar dengan Habib Umar. Kadang Habib Umar ada urusan, dia terus ada pergi. Kadang kuliah tak ada. Ataupun kadang kita tak sihat sikit, kita lepas sembahyang subuh je kita balik. Tak stay kuliah, balik masih gelap rumah kita. Gelap-gelap juga kita bikin kopi panas, kawan kecil, Alia, kopi Alia duduk. Dengan gelap-gelap, selubung, duduk dekat musallah dalam rumah kita. Duduk, tunggu, pegang tasbih, baca apa-apa wirid yang patut. Duduk dengan cuaca sejuk, dengan selubung. Minum kopi panas, tempat bara, kopi panas, dengan selubung, duduk, pegang tasbih. Itu suasana paling sedap sekali. Paling manis sekali. Indah. Sampai terbit matahari. Sampai dah hangat sikit. Sana kalau musim sejuk, sangat sejuk tau. Tak macam Yaman. Dengan sarung tangan, dengan glove, dengan tutup muka, dengan pakai muffler. Baju, kena pakai baju apa tebal sikit begitu. Allah. Tapi Habib-Habib ni musim sejuk, tak musim sejuk, sama juga. Tak nampak pakai jaket. Mana jaket dia? Orang Tarim ni tak suka fancy-fancy. Kalau kita sejuk sikit aja, wah dengan jaket lah, dengan pullover kita apa semua. Mereka pakai. Mereka punya baju panas pakai dalam. Luar mereka tetap baju ini dan jubah ini. Jadi kalau musim panas nampak dia gemuk sikit. Sebab baju dia punya baju panas semua di dalam. Kalau kita kan baju panas overcoat luar kita bukan main kan. Mereka dia punya baju yang memanaskan semua dalam tak nampak. Nampak luar cuma syal aja, di syal yang tebal sikit buat bungkus. Begitu cara. Dia kalau musim sejuk, itu satu pengalaman yang paling indah sekali. Paling indah sekali di antara pengalaman paling indah kalau di Tarim sana ya. Baik. Jika anda sampai di tempat yang diadakan salat jemaah, lalu anda mendapati jemaahnya sudah usai, ataupun anda duduk di rumahmu kerana menjaga keselamatan dalam agamamu umpamanya, maka jangan lupa mencari orang yang mahu menyertai dalam salatmu itu, agar anda akan memperoleh pahala jemaah itu. Dan anda terselamat dari janji buruk dan ancaman yang warid tentang orang yang meninggalkan salat jemaah. Seperti sabda Nabi SAW yang berikut, la yantahiyanna aqwamun an tarkil jama'ati au la waharrikanna alaihim buyutahum. Hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari meninggalkan salat berjamaah atau aku membakar rumah-rumah mereka. Ini serius ya. Tapi Nabi bakar tak? Tak bakar. Menunjukkan fardu kifayah. Sebab dah ada jemaah orang bikin, yang lain macam Nabi nak bakar. Bermakna rumah kau tu layak untuk dibakar. Layak untuk dibakar. Baik. Tinggalkan sembahyang jemaah ya. Jadi kalau datang sembahyang bersama dengan kita di rumah. Dengan keluarga kita, dengan family kita, dengan apa, dengan kalau di masjid cari jemaah orang boleh temankan saya sembahyang. Orang kita tak ambil berat tau tentang sembahyang. Kau tengok dekat RNR.
Kalau kat masjid tu memanglah jemaah lah. RNR ataupun masjid-masjid yang kat tengah-tengah pusat bandar yang banyak orang-orang office turun. Dah lepas sembahyang jemaah Zuhur, masih ada orang turun. Dia baru tempat wuduk, baru masuk masjid, sama-sama belum sembahyangkan. Sembahyanglah jemaah. Sendiri. Saya 2 orang sembahyang jemaah. Nanti orang ikut. Tunggu sekejap. Dah kita dah ambil wuduk, naik atas semua tunggu. Kita tunggu. Saudara dah sembahyang bersama yuk. Sembahyang bersama. Sembahyang dengan dia. Form 4-5 orang. Nanti kalau orang tengok ada jemaah, orang akan ikut. Satu grup. Nanti datang lagi satu grup. Satu grup ya. Orang kita tak ambil berat tau. Kita tengok ya kalau dekat RNR tu kan. Kan waktu sembahyang kan. Jadi tak ada imam tetap dia kan. Tahan sembahyang sendiri-sendiri. Sembahyang awal waktu pun. Kebanyakannya sembahyang sendiri-sendiri. Tak nak sembahyang berjemaah. Ya. Susah kita nak cakap. Tak umpamakan pahala. Tak umpamakan suruh Nabi SAW. Ya. Baik, sekejap kita nak potong sekejap cakap. Kalau dalam sembahyang jemaah, orang kamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bila kita nak bangun? Awal mula kamat sajakah? Ataupun ketika hayya 'alas salah kah? Atau qad qamatis salah kah? Ataupun habis iqamah. Bila nak bangun? Ketika qad qamatis salah ataupun habis iqamah. Itu yang termaktub ya. Tetapi kalau dalam konteks kita kena tengok engkau duduk di mana. Yang sahabat bangun ketika Bilal qad qamatis salah, mereka semua dah dalam saf. Mereka semua dah tunggu macam hari Jumaat. Qad qamatis salah, semua bangun dah dalam saf. Dan mereka tak sakit kaki. Dia punya bangun straight. Kita duduk belakang, nun jauh, kosong. Yang itu sakit kaki nak bangun punya slow. Orang qad qamatis salah kita masih dekat sana lagi. Anak tak ada, anak qad qamatis salah, anak baru bangun. Lah, kalau konteks kita yang sembahyang sunat di sana, kau pastikan kau nak bangun ketika qad qamatis salah ke, ketika hayya 'alas salah ke, ketika apa ke, hatta kau bangun sebelum orang mula qamat pun. Asalkan ketika imam istawu, kau dah dalam saf. Itu dia punya syaratnya. Jadi kau nak bangun awal ke, nak bangun kemudian ke, asal imam istawu kau dah dalam saf. Tak mau imam dah masuk sejadah dia tengok masih kosong. Tak bagus. Dan dia tak boleh angkat takbir kecuali saf sudah betul. Nak tunggu saf betul lambat. Antara iqamat sampai takbiratul ihram tak boleh, mesti mualat. Tak boleh celah 2 rakaat sembahyang. Lebih kurang 1 minit setengah. Lambat, iqamat lagi sekali. Kan jadi kena gendala. Jadi gendala semua ya. Jadi kita kena pastikan. Kalau kita nak itu, pastikan kau nak bangun awal ke, kau nak bangun kemudian ke, kau sakit kaki ke, kau apa ke. Ketika imam istawu lis-salah, kau mesti sudah dalam saf. Pandai-pandailah kau gerak. Kalau macam sahabat Nabi semua, mereka dah dalam saf. Mereka dah dalam barisan. Dan mereka tak sakit kaki. Kita dah sakit kaki, duduknya kat belakang, kemudian kepo, nak salaman orang dulu, nak apa semua. Imam tengah tunggu kau. Jangan. Jangan begitu. Jadi pokoknya ketika imam istawu lis-salah, kita dah dalam saf. Kita dah ready. Suka hati kau nak bangun bila pun suka hati kau. Sebab anak ni slow. Habis main qabliyah je anak kena slowly bangun. Slowly jalan. Masjid-masjid yang besar-besar lagi kan. Saf kat depan, dia kat belakang. Pandai-pandailah kau. Kau kat belakang. Orang kaki kau sakit. Kau pula jalan slow. Orang dah disembayang. Qad qamatis salah baru kau nak bangun. Orang sudah Allahumma antas salam wa minkas salam baru kau sampai depan nanti. Begitu ya. Bukan orang dah beri salam, orang dah Allahumma antas salam. Baru kau sampai depan. Janganlah agak-agak kita punya. Kalau nak betul begitu, kau ada sembahyang saf awal. Sembahyang saf awal. Pastikan ketika Bilal qad qamatis salah kau segera bangun. Pokoknya ketika imam istawu kita mesti sudah ready. Ya. Baik. Dan juga sabda baginda sallallahu alaihi wasallam pula, man sami'an nidaa farighan sahihan
falam yujib fala salata laha. Fala salata lahu. Siapa yang mendengar suara azan sedang ia kosong dan sihat, lalu dia tiada datang bersalat jemaah, maka tiada salat baginya. Ini yang mengatakan fardu ain. Ini yang mengatakan fardu ain. Dalil yang atas tadi menunjukkan fardu kifayah. Betul lah bilang fardu kifayah. Yang ini yang orang bilang fardu ain. Ini hadisnya. Ini hadisnya. Ada yang pula mengatakan sunnah. Macam mana? Sebab Nabi bilang sembahyang jemaah 27 kali lebih pada sembahyang sendirian. 27 kali maknanya apa? Kalau sembahyang sendirian berapa pahalanya? 1. Kalau 1 maknanya ada pahala tak? Ada. Kalau ada maknanya diterima tak? Diterima. Sebab itu dia katakan sunnah. Dia katakan sunnah. Jadi kita bilang tiga-tiga kita pakai. Yang fardu ain, yang sembahyang Jumaat. Fardu kifayah, sembahyang waktu lain. Dan yang sunnah itu yang mana? Yang sunnah ialah kalau sembahyang di rumah, tidak pergi ke masjid. Baik, kita ada acara di rumah. Masjid dekat dalam kampung kita ada masjid. Nak semua habis pergi sembahyang masjid ke ataupun nak kita kat rumah kita juga kita dirikan jemaah dekat rumah kita? Yang mudah. Yang mudah. Yang mudah. Tengah tahlil, tengah apa semua habis semua. Sebelum makan semua pergi masjid. Lepas masjid balik semula. Mempayahkan orang. Atau cara majlis apa semua. Sembahyang di sini. Walau dalam kampung kau ada surau sekalipun. Allah, kadang-kadang kita ni macam, tak ada masjid jemaah di masjid. Tuan-tuan, kita berhenti ya. Kita sembahyang jemaah di masjid. Balik sambung lagi. Kan payah orang. Sembahyang di rumah sekali sudah tak apa. Sembahyang di rumah tak apa. Ini semua contoh kita, sebab itu kita tengok ya hukum. Tapi sebab itu saya suka di Hadramaut tu. Every single detail kau boleh nampak being practiced over there. Habib Idrus bin Abdullah bin Smith bikin buka puasa di rumah dia. Di Imam Masjid Muhdar, rumah dia betul sebelah Masjid Muhdar. Buka puasa. Sembahyang kat mana? Kat rumah dia. Yang jadi imam siapa? Muftinya Habib Masyur. Tak ada mengada-ngada. Itu kan Habib besar kan? Tak ada fadilat Masjid Muhdar. Mari kita semua berangkat pergi Muhdar sembahyang maghrib. Kemudian balik lagi untuk jamuan ke gitu. Sekaligus. Apa yang memudahkan orang laksanakan? Apa yang memudahkan orang melaksanakan sembahyang jemaah ini ya. Baik. Jadi tidak mesti ke negeri lepas tu tinggalkan kita pergi masjid penuhkan. Tengok situasi. Memang hari-hari kau lapang. Kalau kau lapang tu ada hadis Nabi. Ini tak lapang. Kenapa? Sedang meraih jamuan, sedang meraih majlis. Ya. Dan bukan sembahyang sendiri pun di rumah, berjemaah juga. Yang ada setengah orang tidak tahu. Di tengah kat majlis dia apa semua, habis saja tuan-tuan kita sembahyang jemaah di masjid. Sembahyang masjid. Lepas tu balik sini sambung lagi. Payah orang ya. Tidak begitu ya, tidak begitu. Kita tengok situasi. Dan juga dari kata Ibn Abbas radhiyallahu an, kami dahulu melihat orang yang menganggap siapa yang terlambat dari salat jemaah tiada lain melainkan dia seorang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Kalau orang datang sembahyang jemaah tu, kau nak tengok dia munafik tak munafik, kau tengok. Kalau sembahyang orang masih dah sembahyang dia baru datang. Tak bagus itu. Itu ciri-ciri kemunafikan. Kenapa? Tak ambil berat tentang ibadat. Orang dah mula barulah dia datang sembahyang. Tanda-tanda munafik yang jelas. Jadi bermakna sembahyang datang tunggu awal ya. Sembahyang tunggu awal. Allah. Nanti yaumil qiyamah orang nak masuk jannah. Malaikat tanya, awak siapa? Awak makhluk jenis siapa? Sebab dah tak macam manusia. Saya manusia. Jenis Muhammad, umat Muhammad, saya jenis manusia, umat Muhammad. Apa pasal muka awak bersinar-sinar macam bintang? Macam bintang bergemerlapan. Oh, saya dulu kalau dengar bang aja saya terus ambil wuduk serta-merta. Oh, patutlah kau begini cahaya. Satu grup lagi. Awak siapa? Awak makhluk jenis siapa? Saya manusia. Daripada kalangan umat Nabi Muhammad. Apa pasal muka awak cantik, bersinar macam bulan purnama raya? Oh, saya dahulu kalau bang dilaungkan, saya dah siap berwuduk. Bermakna dia sudah prepare sebelum waktu. Sebelum waktu. Oh, patutlah muka kau bersinar cahaya begini. Awak pula siapa? Grup yang ketiga. Kenapa wajah anda begitu terpancar seperti samsuria yang bersinar indah? Kami manusia daripada umat Muhammad. Apa pasal kamu dapat cahaya begini? Sebab kami ketika azan dilaungkan, kami sudah berada dalam masjid. Azan dilaungkan sudah berada dalam masjid. 3, sama-sama berjemaah. Saf awal lain cerita. Datang awal lain cerita.
Allah. Takbir serta imam, lain cerita. Allah, semua tu sembahyangnya sama. Pahalanya 27 sama. Tapi berbeza-beza ikut tahap orang punya rebutnya tu. Tak sama. Ya, baik. Sebab itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang itu akan dipaut oleh dua orang lelaki-laki hingga dirikan saf. Allah, berpapah ya, berpapah. Orang papah. Atuknya nak sembahyang papah, sembahyang jemaah sampai begitu. Kita baru sikit aja tak sembahyang jemaah ya, berpapah. Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum, buta Madinah. Orang buta kalau malam dan siang ada beza tak? Ada beza, lagi beza. Dianya buta tak ada beza, tapi suasananya beza. Sebab kalau malam, haiwan buas keluar. Dan kalau malam, gelap. Kalau dia jatuh, tak ada orang nampak. Jadi, tentang tak nampaknya tak ada beza. Tapi tentang bahayanya, sangat beza. Maka dia minta izin Rasulullah. Rumah dia jauh dan tak ada orang yang nak tuntun dia ke masjid. Boleh tak sembahyang kat rumah? Buta. Tak ada orang nak guide. Nabi dah bilang boleh. Nanti sekejap. Alhamdulillah. Rumah kau dengar bang tak? Dengar. Tak boleh, kena datang. No excuse ya. No excuse. Sebetulnya ini semuanya bukan no excuse pasal menyusahkan tau. No excuse untuk engkau melepaskan anugerah besar ini. Itu bermakna kita jangan pandang sembahyang jemaah lah, sembahyang fardu ni sebagai satu tekanan, sebagai satu tuntutan, sebagai satu gesaan. Kita pandang ini sebagai satu karuniaan. Karuniaan. Dapat peluang itu salah satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi kita tak miss. Kita jangan pandang itu sebagai satu torture. Bahkan kita pandang itu sebagai satu pleasure. Jadi kita tak berat nak meninggalkan dia. Ya, baik. Kalau semua penanggungan berat ini akan dikenakan kepada siapa yang meninggalkan jemaah, maka apa katamu pada orang yang meninggalkan salat Jumaat pula? Yang mana ia adalah satu fardu ain yang tidak patut ditinggalkan. Dah sembahyang jemaah saja begitu, tak boleh macam-macam ditegah oleh Nabi, ini kan pula sembahyang Jumaat. Kan kalau siapa tak sembahyang, ni. Mantaraka, lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Mantaraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala galbih. Barang siapa meninggalkan 3 Jumaat dengan 3 kali berturut-turut dengan sengaja, Allah cap tabiat itu dalam hatinya. Tabiat orang yang meninggalkan sembahyang, tabiat cap munafik. Na'udzubillah ya. Ini kau jangan ingat, siapa tinggalkan 3 berturut-turut. Yang orang ingatkan ini satu rukhsah. Jadi boleh tinggalkan 2 kali berturut-turut. Tinggalkan sekali tak apa. Ini aku baru tinggalkan sekali apa? Minggu depan aku sembahyang lah. Yang orang tak apalah, saya baru sekali. Jadi besok saya tak sembahyang Jumaat, baru 2 kali. Belum 3 kali. Jadi diingatkan hadis ini ialah satu keringanan. 3 kali cap. 2 kali belum cap. Satu kali dah dosa besar. Kalau sembahyang jemaah biasa, 1 kali tinggalkan dah cela besar. Walaupun belum dosa. Tapi sembahyang Jumaat, 1 kali dah dosa besar. 2 kali dosa lagi besar. 3 kali dosa besar plus cap. Begitu ya. Jadi, bukan bermakna, belum 1 kali belum dosa. 1 kali dah dosa besar. 2 kali dosa besar lagi besar. 3 kali dosa besar plus cap munafik. Na'udzubillah. Jadi banyak orang-orang muda ya. Kadang-kadang tak tahulah muda ke tak muda pun ya. Dia pakai gini tau. Saya sembahyang Jumaat. Saya baru seminggu. Saya punting minggu lepas. Saya masih minggu. Jadi dia ambil ini jadi roksah. Alamak. Ini kerana tanpa uzur sekolah 3 kali. Kalau uzur, jangankan kata sekali, 2 kali, 3 kali. 3 tahun tak sembahyang Jumaat pun tak berdosa. Apa pasal? Dalam jail, tak ada Jumaat macam mana? Ataupun sakit dalam ward, terlantar. Ada orang kan bertahun-tahun sakitnya begitu. Tak dosa. Ataupun ditinggal kat negeri yang tak ada Jumaat. Sebenarnya Afrika belaka. Kat negeri Afrika yang tak ada orang Islam lah. Sebenarnya Tionghoa belaka. Kat negeri Tiongkok semuanya. Dia pula pergi sana ada bisnes, kena attachment kat sana. Setahun. Jumaat. Dosa tak? Tak dosa. Tak ada orang Islam lain kecuali dia saja. Sebatang kara di sana. Tak dosa. Jangan kata 3 kali. 3 tahun pun tak dosa. Tapi kalau dalam orang dalam negeri, 1 kali dah berdosa, 2 kali lagi besar punya dosa, 3 kali dosa besar plus cap. Jadi jangan diambil ringan ya. Baik itu kita kalau keluar hari musafir, jangan keluar hari Jumaat pagi. Kalau keluar hari Jumaat pagi,
Sebab yang wajib Jumaat ini salah satunya ialah orang yang kiranya orang yang dalam negeri, orang mustautin. Dia Jumaat ini syaratnya ada yang ahli Jumaat, ada yang wajib Jumaat, ada yang tak wajib Jumaat, dan ada yang diuzurkan Jumaat. Yang ahli Jumaat itulah orang negeri, orang tempatan, orang mustautin, 40. Ahli Jumaat itu dengan kehadiran dia jadi Jumaat. Dia tak hadir, kurang. Jadi kalau dia pergi lepas subuh tu, dia menjatuhkan status dia daripada ahli Jumaat kepada wajib Jumaat. Wajib Jumaat, orang yang musafir dah stay kat negeri situ yang dah tak boleh jamak kasar lagi. Seperti nak duduk seminggu, 5 hari lebih. Itu wajib Jumaat. Wajib Jumaat. Tapi dengan kehadiran dia, dia tak dikira sebagai satu dari 40 orang. Yang ada orang pulanya, tak wajib Jumaat. Perempuan, orang sakit ke hospital, tak wajib Jumaat. Yang ada orang pulanya, di-excuse Jumaat. Di-excusekan Jumaat. Tak boleh sembahyang, tak boleh sembahyang Jumaat. Itu siapa? Kita bilang musafir yang tak wajib Jumaat. Tadi kita bilang orang musafir keluar sebelum subuh. Tapi kalau dia keluar lepas bang subuh, status dia apa? Status dia orang dalam negeri. Ketika bang subuh, sudah hari Jumaat. Hari Jumaat, maka segala tanggungjawab pada hari Jumaat jatuh pada dia. Termasuk sembahyang Jumaat. Masuk sembahyang Jumaat. Dia keluar, boleh. Tapi dia wajib dan dia punya keluar tu mengurangkan status dia daripada ahli Jumaat kepada wajib Jumaat. Lain kategori. Ada ulama mengatakan haram. Ada mengatakan makruh. Walau macam mana pun dia wajib cari tempat Jumaat. On the way, dari Batu Pahat nak pergi KL. Wajib cari sembahyang Jumaat. Di Melaka ke di mana ke, wajib sembahyang Jumaat. Tak dapat tidak. Maka baru dikira excuse Jumaat. Excuse daripada Jumaat. Seperti apa? Tak boleh schedule-nya, tak boleh tukar, tak boleh apa. Naik flight boleh tukar tak? Dan kita ada keperluan nak pergi tempat sekian, flightnya betul-betul Friday morning, tak ada waktu lain. Alamak, macam mana? Jadi, pergi. Dia tak boleh tukar. Padahal dia wajib Jumaat. Tobat istighfar, dia di-excusekan. Ataupun, kalau setakat naik daripada Johor nak pergi ke KL, excuse tak? Tengok apa kau naik. Sebab kita ni orang ada kereta, yang duduk tak semua orang ada kereta. Dia naik bas ekspres. Bas ekspres bergerak pukul 8 pagi umpamanya. Dan bas ekspres boleh minta, cik, berarti saya nak sembahyang Jumaat. Tak boleh. Tak boleh. Dan dia ada keperluan. Dia nak ambil waktu lain nanti teranjak lagi. Semua tu kiranya tak unavoidable. Tak boleh nak elak. Apa nak buat kategori itu? Pergilah. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Tak semena-mena asal hari Jumaat pagi aja pergi musafir. Dulu kawan-kawan kita Singapura selalu tahu. Kalau hari Jumaat saja nak ziarah Habib Ali. Berangkat pukul 10. Awak ingat, ini awak nak ziarah wali. Dan ini hukum Allah Ta'ala. Dia tak akan suka. Nak pergi lepas main Jumaat. Ataupun nak pergi hari Khamis petang pun boleh. Pagi-pagi begitu. Memang awak kena wajib cari Jumaat di Batu Pahat. Kena wajib. Tapi status awak dah berubah. Kerana awak orang dalam negeri, awak keluar subuh lepas Jumaat. Begitu pentingnya ya. Ingat, kalau nak travel, jangan sengaja fixkan waktu lepas subuh hari Jumaat. Itu ada kira bicara tentang salat Jumaatnya. Ya. Salat Jumaatnya. Tak bagus. Kalau boleh di-arrange lah. Kalau tak boleh nak dielakkan, apa nak buat? Masih boleh dielakkan, jangan asal nak keluarnya subuh, lepas subuh hari Jumaat. Tak bagus ya. Baik. Kita habiskan lagi sikit. Tengok apa uzur yang benar, nanti kita akan baca. Jika anda mendapat penguzuran pada meninggalkan salat Jumaat ataupun salat jemaah, maka cubalah takdirkan bahawa di tempat yang akan didirikan salat itu, ya, ada orang laki-laki yang akan membagi-bagikan wang ringgit kepada sekalian pada hadirin di tempat itu. Bagaimana anda dapati diri anda ketika itu? Jika anda merasa cergas dan cenderung hendak pergi, maka keuzuranmu itu tidak benar. Dan malulah kepada Allah Ta'ala kalau dalam pandanganmu itu mata benda dunia lebih anda pandang besar daripada apa yang ada di sisi Allah. Saya nak pergi masjid, saya uzur. Saya nak pergi masjid, saya demam. Saya nak pergi masjid, ada bahaya. Betul? Baiklah, tak apa, awak stay kat rumah ya. Kat sebelah masjid betul lah, orang bilang, siapa datang, saya akan kasih voucher, free gift voucher.
RM500. Wah. Siapa datang sekian pulaknya akan dapat hamper barangan berharga RM300. Tak apalah, demam pun tak apa, pakai baju selubung boleh datang. Okay. Maknanya kau punya uzur tu tak real. Dan dengan dunia terus segar. Dengan hamper saja, dengan voucher je terus segar. Hilang dia punya sengal, hilang dia punya bengal. Terus begitu. Tu kiranya tak jujur dia punya uzur tu, tak real uzur. Kalau gini, ada voucher, ada hadiah. Jumaat pun aku tak kuat pergi, setakat voucher, setakat hamper. Tak payahlah, aku tengah demam. Tu maknanya kau real. Imam Haddad kasih test, dia bilang, tengok, cuba ada orang nak kasih dunia, agak kau pergi tak? Kita mula hamper, voucher 300, tak heran lah. Ada peluang tender project. Orang-orang yang orang bini kan suka tender project. Paling tidak project ini dapat menghasilkan 3 million. Wah, umpamanya project besar-besar. Siapa datang? Betul, sejurus sebelum waktu Jumaat, di sebelah tu ada pejabat. Siapa yang datang akan diberikan tender untuk projek ini. Demam-demam pun, naik wheelchair pun kau datang juga. Itu bermakna kau punya uzur, pembohong punya uzur. Pembohong punya uzur, bukan real punya uzur. Tender, jangan kata tender lah. Apa pun aku tak boleh datang, aku tengah uzur. Itu baru real punya. Kalau setakat kita bilang hamper ke voucher tu, kita orang kaya kan, kita tak heran lah. Tapi kalau berkata tender, Allah, suruh sewa ambulans pun kau sewa ambulans. Pasal nak sign tender punya pasal. Allah, begitu. Itu nak tengok jujur tak jujur, kau pasang mata kail Jumaat, dia tak makan. Pasang mata kail Jumaat dengan umpan dunia, dia makan, bermakna dia pembohong. Yang Allah Ta'ala punya offer dia tak heran, yang dunia punya tawaran bagus Imam Haddad ya. Jadi setiap kali kita malas nak Jumaat, kau tengok. Begitu ya. Baik. Kau nak pergi safar Jumaat pagi. Apa yang kau miss? Miss main Jumaat. Apa nak buat? Aku nak safar. Kau pergi sembahyang pagi. Kau pergi sembahyang Jumaat saja, kau miss dapat bonus hari ini. Tahan tak pergi. Bermakna kau pergi tu tak urgent sangat. Kalau betul-betul important, kau tengok offernya, kau bandingkan offer dunia saja. Kalau kau sanggup meninggalkan offer dunia, bermakna itu pun haruslah. Tapi kalau offer dunia kau tak sanggup tinggalkan, bermakna uzurmu itu adalah dusta belaka. Apa uzur yang benar? InsyaAllah akan kita baca ya. Itu nama uzur syar'i bagi meninggalkan jemaah dan meninggalkan Jumaat. Maknanya bukan simply tak datang aja ya, setakat tak berdosa ya. Ada dia punya keuzuran baru kau dikiranya tak ada apa-apa cela. Walaupun tak wajib, tetapi tanpa keuzuran kau masih dikira cela. Kau masih dikira cela ya. Bukan dengan mudah saja. Tak pergi sembahyang Jumaah lah. Tak sembahyang Jumaah lah. Ada dia punya allowable, not allowable-nya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa khtim bis salihati a'malana wa da'wahum fiha subhanakallahumma wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi.